أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الباب الثالث، bab yang ketiga daripada kitab ni lah, minal kitab. Fi zikri, pada menyebut tentang ahkam, hukum-hukum ma yushbihu jumlata, hukum berkenaan dengan yang menyerupai jumlah. Perkara yang berkenaan dengan menyerupai jumlah. Apa dia yang dimaksudkan yang menyerupai jumlah? Iaitu az-zarfu, zarf, wal jaru, jar dan juga majrur. Maksud dia zikru hukmiha, zikru hukmihuma, zikru hukmihima fi ta'alluki, fi ta'alluk. Maknanya kalau kita ada zaraf kan, inda contohnya, inda masjid, ataupun jar majrur fil masjid. Jadi jar majrur ataupun zaraf mesti ada muta'allaq dia, yakni dia bermuta'alliq dengan muta'allaq. So fi pun bermuta'alliq dengan muta'allaq. Yang biasanya ialah muta'allaq dia ni, ataupun dia bermuta'alliq dengan fi'il, ataupun yang semakna isim mustaq. Isim mustaq ataupun isim jami' tapi ditakwil sebagai mustaq. Isim jami' ditakwil sebagai mustaq. Seperti Hatim bermakna Jawad, yakni pemurah, dan Fir'aun bermakna syadid, keras. Dia mesti bermuta'alliq dengan fi'il kan. Anda kata nombor satu ni muta'alliq dengan fi'il. So, kalau ada fi'il, fi'il lah. Kalau tak ada fi'il, au ma yushbihuhu, ataupun yang menyerupai fi'il. Isim mustaq, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, apa lagi? Sirah mubalaghah. Au ma uwila, ataupun yang ditakwilkan dengan bima yushbihu, dengan syibih dia. Inilah isim jami' tapi boleh ditakwil sebagai menyerupai fi'il, menyerupai isim mustaq. So ini akan diterangkan nanti kama saya Jadi kalau ada jar majrur, ada zaraf, kena cari dia tu bertenggek dengan siapa. Sebab dia tak boleh berdiri sendiri, dia mesti bertenggek, berkait, bertakluk dengan kalimah yang lain yang terdiri daripada sama ada fi'il, isim mustaq ataupun isim jami' yang ditakwil sebagai isim mustaq. Wa za'ama al-kufiyyuna, ulama Kufah berpendapat. Satu, dan juga wabna Tahirin, Ibnu Tahir dengan Ibnu Kharuf, dan juga Ibnu, ni dua orang Ibnu ni kan, asalnya Ibnani, hazafkan nun. So Ibnu maksudnya Ibnu Tahir dengan Ibnu Kharuf. Semua Ibnu Tahir tak ingat ada siapa mana, cari sendirilah. Ibnu Tahir An-Nahwi, Ibnu Tahir Al-Ishbili. So dua orang ulama Andalus. Satu Ibnu Tahir dan satu Ibnu Kharuf. So mereka sekali dengan ulama Kufah, so mereka berpandangan annahu, bahawa la takdira, tiada sebarang takdir, fi nahwi Zaidun indaka. Maksud dia jar majrur ni
Jar majrur dia tak perlu muta'alliq dengan siapa-siapa. So dia bagi Zaidun indaka kan. So Zaidun indaka, kalau ikut kita tadi, ini sudah zaraf. So kalau zaraf, dia mesti bermuta'alliq dengan sama ada fi'il, isim mustaq ataupun isim muawwal. Isim jami' yang muawwal. Isim jami' yang muawwal. Yang ditakwil sebagai isim mustaq. 3 ni. Jadi sini kan Zaidun indaka tak ada pun, satu pun tak ada. Fi'il pun tak ada sini. Isim mustaq pun tak ada, isim jami' pun tiada. Sedangkan dia sini khabar kan. Jadi sudah tentulah dia bermuta'alliq dengan hazaf. Dengan sesuatu yang dihazafkan. So hazafkan tu biasanya kalau orang Iraq dia kata istaqarra kalau fi'il. Kana. Sekarang isim mustaq, mustaqirrun. Ataupun kainun. Ini yang Basrah. Dia kata ada muta'alliq. Tapi kalau ulama Kufah, tidak ada muta'alliq. Hazaf kan? La takdira. Tak payahlah kamu ada takdir sini. Hazaf. Zaidun indaka. Sama juga. Yang ni zaraf kan? Jar majrur. Wa amrun fidda. Amar di rumah. Jadi, masalah sekarang ni, ini dia masih lagi nama zaraf. So kalau zaraf, hukum dia nasab. Fi mahali nasab. Di tempat nasab. Kalau ada nasab, artinya mesti ada amil. So amil mana yang menasabkan dia? Sini kan, amil mana yang menasabkan dia? Ada khilaf di kalangan mereka menentukan amil mana yang menasabkan indaka. Summa ikhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Faqala ibn Tahirin wa Kharufin. So, Ibn Tahir dengan Ibn Kharuf kata yang menasabkan sini, ni amil nasib. Amil yang menasabkan. Nasib sini ialah amil yang menasabkan ialah mubtada' dia kata. Mubtada'. Kita ada sini Zaidun mubtada'. Indaka zaraf tapi dia khabar kan. Oleh kerana dia zaraf dia nasab. Mana dia penasab dia? Dia kata mubtada' tu sendiri menasabkan. Macam mana tu? Mubtada' boleh menasabkan. Ini penjelasan dia. So mereka berdua berpendapat waza'ama annahu bahawa mubtada' yarfa'ul khabar. Kan kita ada Zaidun tawilun. Ini kita baca bagi hadapan ni kita panggil rafa' lah kan. Rafa' ni ialah istilah i'rab. I'rab ni apa makna i'rab? I'rab maknanya berselisihnya, bertukar ganti tanda di belakang ni, tun tanting tu tukar, panggil i'rab. Bertukar ganti tu kerana faktor amil. So amil bila masuk, kalimah tu akan bertukar Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidin. Itu makna dia i'rab. Jadi sekarang ni tiba-tiba kita pergi baca Zaidun. Sepatutnya kita baca Zaid tawil ya kan? Zaid tawil. Ini seolah-olah kalau kita sebut Zaid tawil, artinya kita nak bilang tu. Senarai kita ada satu Zaid, satu tawil, kemudian panjang senarai kita 10 senarai. Maknanya bukan ayat pun. Jadi ayat dikatakan ayat tu bila adanya amil yang akan membunyikan suatu yang mati ni. So bila kita dong saja, so mesti ada amil yang menjadikan dia dun. Bukannya din, bukannya dan. So oleh kerana ini permulaan dan sebelum dia ni tidak ada apa-apa, maka ahli nahwu mengatakan yang menjadikan amil yang mendonkan dia di sini ialah amil maknawi. Tak ada situ kan. Dari segi makna ada. Itu amil ibtida, permulaan.
Permulaan itu memberi penekanan, bertindak agar dia tu dibariskan. Kalau tidak, nak masuk ayat macam mana kalau tak ada starting kan? So ibtidak tu akan mula menukar-nukarkan baris. Okey, kemudian khilafnya di sini. Tawilun kita bunyi kan? Ini pun tak ada amil-amil yang lain, melainkan kita ada Zaidun sahaja sini kan? Sebab tu dia kata mubtada inilah yang merofokkan, ini menjadikan tawil tu jadi tawilun. Mubtada tu sendiri. Kerana ada mubtada lah adanya i'rab tawil. Jadi waza'ama annahu yarfa'ul khabara, bahawa mubtada ini akan merofokkan khabar sini iza kana ainahu. Dengan syarat dia kata, dengan syarat benda ni dengan benda ni benda yang sama. Benda ni benda yang sama. So tawil tu pun berkenaan dengan Zaid kan. Zaid tu sendiri, tawil panjang, tinggi. So boleh dia kata sini Zaid ni tawil dirofokkan oleh Zaid yang merupakan mubtada. So mubtada merofokkan sebab ain yang sama. Benda yang sama. Contohnya Zaidun akuka. Zaid is your brother. So akun asalnya aku ni akun je. Akh saja, akh. Tak ada baris. So bila masuk dalam ayat dia akan berbaris jadi akun. Bila diidhafahkan untuk rafa' kita baca aku kan. Sini aku ni. Siapa merafakkan dia? Dia kata Zaid. Sebab ini merujuk kepada individu yang sama. Zaid dengan aku tu individu yang sama. Barulah boleh dikatakan mubtada merafakkan khabar. Contohnya Zaidun akuka kan. Tapi kalau lain, sini lain, benda yang lain. Cerita lain, benda yang lain. Mana bukan sini bukan merujuk kepada Zaid, bukan batang tubuh Zaid. So dia kata kena nasab. Nasabah yang sibuk wa yang sibuhu. Tetapi mubtada akan menasabkan khabar iza kana ghairahu, jika sekiranya khabar tu bukan dia, bukan mubtada. Wa anna dzalika, dikatakan ini adalah mazhab Sibawayh. Jadi yang kita punya tadi kan sini Zaidun indaka ni kan, indaka ni batang tubuh Zaid ke? Bukan kan? Sebab itulah dia kata sini nasab ni, sini hukum dia nasab sebab dia zaraf kan. Sebab yang ni lain daripada yang ini. Wa qala al-kufiyuna, sedangkan ulama Kufah ini yang tadi Ibnu Kharuf dengan Ibnu Tahir. Wa qala al-kufiyuna ana an-nasibu yang menasabkan ialah yang tadi iaitu ain ada yang menasabkan tadi. Mana mubtada ada situ. Nah, yang Kufah tak, dia kata benda yang maknawi. Amrun maknawiyun. Macam yang awal tadilah. Macam Zaidun tawilun. Siapa yang merafakkan Zaid? Ini ibtidak. Permulaan. So ibtidak ni amrun maknawiyun. Sebab benda tak ada pun. Hanya difahami aja. Tapi yang merafakkan tawil ni ialah Zaid. Sebab Zaid tu ada. Ini yang lafzi. Amil lafzi. Ada situ. Ini Ibnu Kharuf kata kan? Dengan Ibnu Tahir. Tapi ulama Kufah tak kata gitu. Dia kata yang sini, kalau sekiranya Zaidun indaka contoh kan? Ini nasab kan? So yang menasabkan dia ni, sebab dia zaraf, ialah amrun maknawi. Apa benda maknawi tadi? Mukhalafah. Mukhalafah. Perbezaan. Mana perbezaan mubtada dengan khabar. Mubtada dan khabar tu benda yang bukan ain dia. Bukan ain dia. Khabar bukan ain dia. Perbezaan itu harus menunjukkan perbezaan zahir akan menunjukkan perbezaan maknawi dia. Perbezaan itu sendiri. Jadi akan ditunjukkan. Jadi munasabah lah
Yang sebelah sini rafa', sebelah sini nasab. Sebab dua-dua berbeza. Wa huwa kaunuhuma ni zaraf dan juga jar majrur. Mukhalifaini. Ini kaunuhuma zaraf dan juga jar wa majrur. Zaraf jar majrur ni bercanggahan dengan mubtada. So kalau kita kata tadi Zaidun indaka, Zaidun fi dari, kan? Ini pun nampak zaraf, ini pun zaraf. Ini zaraf maknawi, ini zaraf lafzi lah. Tapi ini kita panggil jar majrur. So kalau dia kata gitu, wala muawwala ala hazaini mazhabaini. Dua mazhab, mazhab Kufah dengan mazhab dua both of them, yakni Ibnu Kharuf dengan Ibnu Tahir. Dua tu tak ada muawwal lah. Dan tak ada tempat zaraf atau jar majrur itu bergantung. Ni muawwal, tempat dia bergantung. Sini kan sepatutnya kena ada muta'alliq dia, kan? Maknanya tempat dia bergantung lah. Zaidun tadi, indaka. Sedangkan kita kata tadi, dia kena ada pergantungan, dia tak boleh berdiri sendiri sini. Dia tak boleh berdiri dia sendiri. Dia kena ada something sini. Istaqarra ke. Ini kita panggil mu'awwal dia, tempat dia bergantung. Ataupun istilah grammar kita panggil muta'allaq dia, kan. Jadi sebab dia i'rab situ, sebab yang ni menasabkan terus, so tak perlu lagi lah. Seolah-olah sini dah jadi isim. Yang kedua, misalu ta'alluqi bil fi'il wa bishbihi. Yang ni tak bagi contoh lagi, cuma nak terangkan dari segi ta'alluq tadi. Ta'alluq tu ada yang mazhab yang perlu kepada ta'alluq, ada mazhab yang kata tak perlu kepada ta'alluq. So yang kata ta'alluq tadi sini, contoh yang ta'alluq dengan fi'il dan syibih fi'il wa bi syibihi atau bi syabahihi. Qauluhu ta'ala. Yang ni fi'il, yang ni yang serupa dengan fi'il maksudnya isim mustaq. Isim mustaq dengan fi'il, fi'il dengan isim mustaq. Contoh diberikan firman Allah Ta'ala Al-Fatihah. An'amta alaihim. Siratal ladzi, jalan orang-orang yang an'amta, kamu telah berikan nikmat kepada mereka. Ni fi'il. Ni jar majrur. So jar majrur bermuta'alliq dengan fi'il. Mana kepunyaan dia. So an'amta alaihim. Ghairil maghdub, bukan mereka yang dimurkai ke atas mereka. Ghairil maghdub alaihim. Mereka yang dimurkai ke atas mereka. So ni isim maf'ul. Isim maf'ul ialah isim mustaq. So isim mustaq boleh berperanan seperti fi'il. Jadi ala ni pun ghadiba ala. Jadi mana-mana kata terbitan daripada ghadiba ni akan pakai ala lah. Isim mustaq dia. Ghadibun ala, maghdubun ala. Kalau isim fa'il ghadibun ala. Kalau isim maf'ul maghdubun ala. Sebab tu kalau kita nak menulis ni kita kena cekap penggunaan silah. Satu verb guna silah apa yang biasa dia guna. Ini kena banyak tengok kamus lah. Kalau kita tak berapa mahir lagi tentang kalimah ni, nak guna macam marah kepada, kan. Saya memarahi kamu. Okay, Arab Melayu okey lah, memarahi kamu, tak perlu pakai silah. Tapi Arab memarahi kamu ni kena jadi memarahi ke atas kamu. Ataupun memarahi daripada kamu. Itu makna memarahi kamu. Kena guna min, guna ala. Jadi silah dia lah. Jadi fi'il, kemudian kalau kita nak buat isim fa'il, sama juga ghadibun ala, ghadibun min. Lagi kalau kita buat isim maf'ul, maghdubun ala, maghdubun min.
So sini maghdubi alaihim. So ala ni kepunyaan maghdub, bermuta'alliq dengan maghdub. Sebab apa perlu kita tahu muta'alliq tu? Sebab jar majrur kan dia bebas duduk mana-mana kan. Dia ni duduk sini, kadang duduk awal lagi. Kemudian fi'il banyak dalam tu. Jadi jar majrur tu milik siapa? Yang ni yang akan menentukan perbezaan terjemahan. Dan juga contoh untuk fi'il dan syibih fi'il. Qalu bni Duraidin. Kata-kata penyair Ibnu Duraid. So ni dia kata dia puji pemimpin waktu tu Abul Abbas Ismail bin Abdullah bin Mikal. Presiden waktu tu ketua Rais Naisabur. Pemimpin waktu tu yang memimpin Naisabur. Naisapuri ni. Dia kata washta'ala al-mubyaddu. Ishta'ala boleh terjemah beruban. Dah beruban. Beruban ni bukan uban putih lah, uban merah. Dia kata rambut yang putih tu jadi merah. Washta'ala al-mubyaddu. Kepala kita yang putih tu, maknanya rambut kita yang putih jadi merah. Yang putih tu duduk dalam yang hitam. Mana ni rambut hitam. Ni rambut putih. Rambut putih tu pula dia ada kemerah-merahannya. Washta'ala al-mubyaddu fil muswaddi. Pada rambutnya yang hitam. Dia kata rambut yang putih tu intashara. Telah merebak semua, dia kata pada rambutnya yang asalnya hitam. Jadi intishar tu tadi, putih ni maksudnya uban lah. Merah tu. Syabihan. Seperti bisti'alin nar. Seperti merahnya ataupun putihnya api. So api tu kan dah nampak putih kan. Merah. Api yang ada pada kayu. Kayu kering. Walis. Ini jazl. Jaz kayu lah. Kayu tongkol tu. Kayu yang kita buat bakar tu kan. Itu panggil jazl. Kayu kering. Daripada pokok ghadha. Pokok yang mudah terbakar. Rating dia tu mudah terbakar. Sini kita ada berapa fi ni? Fi muswaddihi. Pada rambutnya hitam. Satu lagi kita ada fi jazlil ghadha. Pada kayu pokok ghadha yang mudah terbakar. Ini kayu-kayu kering yang digunakan untuk pembakaran. Okey, sekarang ini kita confuse kan? Sebab kita ada fi'il sini. Boleh jadi fi ni bermuta'alliq dengan ista'ala. Ini kita ada isim apa yang dia panggil? Isim fa'il kan? Ibyadda yabyaddu. Ibyadda yabyaddu. Tu isim fa'il dia mubyaddun, muhmarrun, musparrun. Isim fa'il bagi if'alla. Sirah if'alla yaf'allu. So boleh jadi oleh kerana isim fa'il, so boleh jadi fi ni bermuta'alliq dengan mubyad. Kalau yang ni pula dia bermuta'alliq dengan masdar. Masdar pun ada kuasa fi'il. So maknanya terjemahan kita jangan larilah. Yang lari maksudnya menyala tu menyala pada lah sini. Bukannya api gitu kan. Api yang kan. Kalau kita kata api yang, artinya sini kita nak api yang. Bukan menyala pada. Menyalanya api yang. Itu dah. Kita tak pakai lagi fi itu muta'alliq dengan isti'ad. Kalau kita kata ini sifat kepada nar. Ini kita kata hal. Kainatan. Api yang duduk dalam kayu pokok ghadha yang tengah dibakar. Cuma Ibn Hisham kata kan sini satu i'rab. Ini satu makna dia bermuta'alliq dengan isti'an, satu lagi dia bermuta'alliq dengan kainatan. Dua. Kata Ibn Hisham eloknya
bermuta'alliq dengan isti'al. Sebab sini kalau kita kata wasta'ala al-fi sini kan, sini ada dua kan, sini ada dua. Okey, sini yang zahirnya, kita tengok yang zahirnya dia bermuta'alliq di sini dengan isti'al. So kenalah di sini antara dua ni mana yang lebih bagus. Bagusnya isti'alah sebab ini ditunjuki oleh masdar dia sini. Sebab tasbih tu tasbih dari segi menyala. Misla isti'al, seperti menyala. Jadi nak cerita tentang menyala. Menyala fil muswan. Dari segi pemilihan terjemahan yang mana yang lebih tepat. Waqad tuqaddaru. Ataupun sebab ni naik faedah dia. Waqad tuqaddaru. So kadang-kadang dia kata boleh ditakdirkan fi pada sini. Fi yang pertama ni dia muta'alliqatan dengan al-mubyad sini. Al-mubyaddu. Fayakunu ta'alluqu jaraini bil isim. So dua jar ni, fi sini dengan fi sini, semuanya bermuta'alliq dengan isim. Yang ni pun bermuta'alliq dengan isim. So yang ni pun bermuta'alliq dengan isim. Walakinna at-ta'alluqa as-sani. Tapi ta'alluq yang pertama, yang kedua, yang ni kan, fi jazlil ghada' ni, ta'alluq dia dengan isti'an. Bil isti'an. Yang ni merajihkan, yurajjihu antara dua ni, ta'alluq al-awwal, ta'alluq fil muswaddi ni dengan fi'il. Dengan ista'ala. Berbanding dengan mubyad. Ana li'annahu atamma, kerana dia menyempurnakan. Yang sini kan? Menyempurnakan yang sini kan? Li'annahu atamma lima'na tashbih. Kerana dia menyempurnakan makna tashbih. Sebab maksud syair ni ialah menyamakan. So menyamakan bahawa kena sini kata seperti menyalanya. Jadi nak cerita sini menyalalah, bukannya putih tu. Tapi waqad yajuzu, kadang-kadang boleh juga ta'alluqu ni li taqlil lah maknanya tak banyak berlaku macam ni. Boleh juga ta'alluq fi yang kedua. Ya, mungkin lah sini kata qad plus yaju juga boleh mana mungkin. So, mungkin boleh juga ta'alluq fi saniyah yang kedua dengan yang anda kata tadi dengan kainan sini kan. Dengan kainan. Fi ni bukan dengan isti'ah tapi dengan kainah. Dengan biqaunin. Dengan qaun yakni kain. Kainatan yang dihazafkan. Yang merupakan hal kepada anna. Tapi masalahnya kita nak kalau benda tu dah ada dari segi zahirnya dah ada ta'alluq, so yang kita nak takdir hazah-hazah lagi tu buat apa? Hazah-hazah ni orang kata parok, bila parok sangat tu baru ada hazah. Tapi kalau yang nature ni dia tak perlu hazah pun. Jadi sebab tu dia kata pendapat ini jauhlah. Wa yub'iduhu, akan menjauhkannya, memuskilkan dia, menyukarkan dia dengan kenyataan asal bagi sesuatu ni ayat tidak dihazafkan. Adamun hasfi. Ini kaedah dah. Asal sesuatu benda dia tidak hazaf. Hazaf tu kerana sebab tertentu. Ni tempat payah ni. Nak baca tadi lewat-lewat dah. Tak sempat nak fikir-fikir. Wa misalu ta'alluqi, contoh bagi ta'alluq dengan ma'uwila, dengan sesuatu yang ditakwilkan bimushbihi fi'il, sesuatu yang menyerupai fi'il. Ialah contoh itu, ini mubtada, ini khabar. Contohnya ialah qauluhu ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Dialah yang di langit Tuhan. Payah nak terjemah tu kan. Dia nak kata apa dia?
Ayatnya kata yang di langit itu dialah Tuhannya. Dialah Tuhan apa yang ada di langit. Wa mubtada alladhi khabar. Dialah yang itu yang merupakan Tuhan di langit. Dialah yang Tuhan di langit. Tapi ayat ni susah. Susah i'rab dia. Okey, sekarang ni kita ada ini isim. Ini kita panggil apa ni? Isim mausul. Isim mausul selepas dia mesti ada, selepas dia kena ada silah. Silah mesti ayat, jumlah. Sedangkan sini wa huwallazi fis samai ilahun. Fis samai ilahun ni ayat ke? Baik, kalau hantar kata ayat lah. Ini ayat. Ini ayat, hantar kata ayat. Okey, ayat. Okey. Syarat silah mesti ada aid. Mesti ada dhamir yang kembali kepada alladhi. Sini mana dhamir? Semua isim jamik ni pun jamik. Fis sama jama juruf. Mana dhamir? Kalau ada isim mustaq boleh dah ambil kira. Mana? Ini yang muskilnya. Mana kalau kita tak mengaji, mana kita tak tahu ini muskil tak muskil. Jadi sebab tu dia kata ini contoh bagi isim jamik yang ditakwilkan. So Allah ni, ilah ni ialah ma'bud, yang disembah. So ma'bud isim maf'ul. Isim maf'ul ialah isim mustaq. Isim mustaq ialah sesuatu yang menyerupai fi'il. Jadi fis sama' ni bermuta'alliq dengan ilah. Jadi kalau bermuta'alliq dengan ilah, dia akan jadi wa huwallazi ilahun fis sama'. Kan? So fi ni milik ilah. Persoalan kita pula, ilah ni nakirah. Macam mana dia boleh duduk depan? Nak jadi ayat lengkap, tak jadi ayat lengkap. Sebab itulah ditakdirkan di sini ada huwa. Huwa yang dihazafkan. Wa huwa alladhi huwa ilahum fis sama. Dialah yang mana dia itulah Tuhan di langit. Maksud dia wa huwa alladhi huwa ilahum fis sama. Jadi fa fi ni muta'alliqatun, bermuta'alliq dengan ilah, ya, ilahun. Sedangkan ilah tu isim. Isim pula isim jamik yang asalnya bukan sifat, ghairu sifatin. So asalnya tak boleh bermuta'alliq kan? Asal tak boleh bermuta'alliq. Tadi kita kata takwil ni dia nak cerita macam mana kita boleh takwilkan dia tu. Asalnya buktinya dia bukan isim, bukan isim mustaq. Dia isim jamik. Bidalili, dengan dalil bahawa dia tu isim, dia bukan sifat. Annahu yusafu, sebab ilah ni dia boleh kita sifatkan dia, sesuatu yang boleh disifatkan, dia isim biasa, bukan sifat, bukan kata sifat. Fatakulu, contohnya kamu kata ilahun wahidun. So ilah mausuf. Wahid sifat. Sesuatu yang boleh jadi mausuf, dia hanya isim. Dia tak boleh jadi sifat. So wala yusafu bihi. Wala yusafu bihi maknanya dia tu sendiri tidak boleh menyifatkan orang. So contohnya kita tak boleh kata la yuqalu syai'un ilahun. Sesuatu yang disembah. Bukan sebarangannya kita boleh takwil macam tu. Maknanya asal dia tak boleh. Maknanya tak ada dalam literature, biasa-biasa je. Ni dalam kita nak buat ayat-ayat kita kata, oh ni sesuatu yang disembah ni. Berhala ni syai'un ilahun. So dalam keadaan biasa kita tulis syai'un
ma'budun. Jadi sini kenapa boleh? Sini kerana wa innama sahhat ta'alluqu bihi, hanya sahaja sah bertakluk dengan dia, maknanya ada benda lain tu boleh attach dengan dia, li ta'awulihi, kerana dia boleh ditakwilkan dengan makna ma'bud. Wa ilahun khabarun. Jadi ilah ni sini ilah kan. Cuma kita letak struktur yang biasa. So kita buat macam ni lah, struktur biasa dia. Wa huwa alladhi huwa ilahun fis sama. So tanpa huwa ni misalnya wa huwa alladhi ilahun fis sama kan. So ilah ni sebenarnya ialah khabar kepada huwa sini. Khabar kepada huwa yang dihazafkan, mahzufan. Wa ilahun khabarun li huwa mahzufan. So ayat ni kan, kalau ayat kita sini kita ada ilah sini kan. So ilah ni sebenarnya ialah khabar kepada mubtada yang dihazafkan. Jadi kalau ayat asalnya wa huwa alladhi huwa ilahun. So ini mubtada, yang ni khabar. Wala yajuzu takdiru ilahun mubtada'an. Baik, sekarang ni boleh dah i'rab macam ni. I'rab ilah tu jadi mubtada'. So kita kata fis sama' ni khabar muqaddam. Ilah mubtada' muakhar. Boleh dah i'rab macam tu. Macam anak kata tadi lah. Mana tak aid akan hilang, tak ada aid. So la yajuz. Aid tak ada. Kehilangan aid. So dia kata tidak boleh wala yajuzu takdiru ilah mubtada'an mukhbaran anhu, yang diceritakan mengenai dia oleh zaraf. Maknanya khabar dia itu adalah zaraf. Tak boleh lah kan, sebab aid tak ada. Aid mana huwa ni, kita perlu ada satu dhamir huwa yang kembali kepada alladhi. So kalau kita buat macam ni, ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. So ayat lengkap dah. Bolehlah, cuma tak cukup perencah. Tak cukup alat-alat masak, tak cukup satu. Ingredient tak cukup. Mana ingredient perlu ada huwa. Ataupun kita kata au fa'ilan bizarah. Ataupun kita kata ilah ni satu lagi i'rab fis sama'. Okey. Kan ingat tak kita ngaji dulu? Mula-mula saya antara bab yang awal-awal kita ngaji, zaraf ni macam Zaidun fiddar. Jar majrur kan? Zaidun fiddar kalau kita ingat dulu. Jadi fiddar ni dia kata asalnya istaqarra sini. Istaqarra. Tapi istaqarra ni dia dihazafkan, dhamir dia tu dimasukkan dalam ni. Jadi huwa dalam tu. Jadi dia kata fiddar tu sudah jadi ayat dah. Sudah jadi macam fi'il. So bila jadi fa'il, so bolehlah ilah tu jadi fa'il dia. Jar majrur tu. Jar majrur tu sudah dia sendiri sudah jadi macam fi'il dah. Sebab fi'il ni dah meresap masuk dalam ni, dia hilang. Jadi i'rab dia jadi fa'il kepada zaraf. Fa'ilan bil zaraf. Jadi kita kata yang ni jadi fi'il, yang ni jadi fa'il. So tak boleh lah. Kedua-duanya tidak boleh. La yajuz. Li'anna silata, kerana silah ialah jumlah yang selepas ayat yang selepas alladhi. Kita panggil silah kan? Kerana silah tu sudah hina izin di kala ini khaliyatun, bebas, kosong daripada aid.
huwa. Tak ada. Wallahu a'lam bis-shawab.